Tutorial DK024 Subtopic 1.6 Basic Reactions in Organic Compound. Tindak balas asas bagi sebatian organik. Learning Outcomes hasil pembelajaran 1.6a Describe covalent bond cleavage. Jelaskan tentang pemutusan ikatan covalent. There are two types of covalent bond cleavage, homolytic or heterolytic. Terdapat dua jenis pemutusan ikatan sama ada secara homolytik ataupun secara heterolytik. B. Differentiate between homolytic cleavage and heterolytic cleavage. B. Pelajar perlu tahu membezakan antara pemutusan ikatan secara homolytik dan heterolytik. C. Define free radical and carbocation. Pelajar perlu faham maksud dan definisi bagi radikal bebas dan carbocation. D. State the stability of free radical and carbocation. Pelajar perlu faham tentang konsep kestabilan radikal bebas dan carbocation. E. State the type of organic reactions. Nyatakan jenis tindak balas dalam sebatian organik. There are three types of organic reactions. First, substitution reaction. Second, addition reaction. Third, elimination reaction. Terdapat tiga jenis tindak balas bagi sebatian organik. Pertama, penukar gantian. Kedua, penambahan. Ketiga, penghapusan. There are two types of covalent bond cleavage. Describe each of them. Terdapat dua jenis pemutusan ikatan covalent. Terangkan kedua-dua jenis pemutusan tersebut. First, homolytic cleavage. Pemutusan ikatan secara homolytik. Homolytic cleavage occurs in a non-polar bond involving two atoms of similar electronegativity. Pemutusan ikatan homolytik berlaku dalam ikatan bukan polar yang melibatkan dua atom yang mempunyai electronegativity yang sama. Polar di sini merujuk kepada sama ada kutub positif ataupun kutub negatif. Contoh molekul yang mempunyai ikatan bukan polar adalah molekul klorin. Klorin, single bond klorin. Kedua-dua atom ini mempunyai electronegativity yang sama iaitu elektronegatif. Oleh itu, jenis ikatan ini dikenali sebagai non-polar bond. Contoh lain adalah molekul hidrogen. Hidrogen, single bond hidrogen. Kedua-duanya mempunyai elektronegativity yang sama iaitu elektropositif. Oleh itu, jenis ikatan antara kedua-dua atom ini dikenali sebagai non-polar bond. Kesimpulannya, non-polar bond berlaku kepada ikatan di antara dua atom di mana dua atom tersebut mempunyai elektronegativity yang sama. Next, a single bond breaks symmetrically into two equal parts, leaving each atom with one unpaired electron. Ikatan tunggal terputus secara simetri kepada dua bahagian yang sama banyak. Oleh itu, setiap atom akan mempunyai satu elektron yang tak berpasangan. Sebagai contoh pemutusan ikatan yang berlaku dalam molekul klorin. Klorin, single bond klorin. Perhatikan di sini, single bond di sini mewakili dua elektron. Dua elektron bahagi dua atom, oleh itu akan dapat sama banyak. One electron transferred to the first chlorine, second electron transferred to the second chlorine. Oleh itu, masing-masing kedua-dua atom tersebut akan mendapat satu elektron atau dikenali sebagai unpaired electron, elektron yang tak berpasangan. The products formed are free radicals. Produk yang terbentuk daripada pemutusan ikatan jenis ini dikenali sebagai radikal bebas. Commonly, this cleavage involves presence of ultraviolet or sunlight. Kebiasaannya, pemutusan ikatan jenis ini melibatkan kehadiran ultraviolet ataupun cahaya matahari. Second, heterolytic cleavage. Pembelahan ikatan secara heterolytik. Heterolytic cleavage occurs in a polar bond involving unequal sharing of electron pair between two atoms of different electronegativities. Pemutusan ikatan heterolitik berlaku dalam ikatan polar melibatkan perkongsian elektron yang
tak sama banyak, tak adil, di mana pasangan elektron diagihkan secara tidak sama rata antara dua atom yang berbeza elektronegativiti. Sebagai contoh pemutusan ikatan yang berlaku dalam molekul HCl. Okey, molekul HCl. Dalam molekul HCl, hidrogen adalah elektropositif manakala klorin adalah elektron negatif. Oleh itu, ikatan antara kedua-dua atom ini dikenali sebagai polar bond, ikatan berkutub. A single bond breaks unsymmetrically. Ikatan tunggal terputus secara tidak simetri. Sebagai contoh, pemutusan yang berlaku dalam molekul HCl. Single bond di sini mewakili dua elektron. Semasa pemutusan ikatan, pembahagian elektron ini adalah tidak sama banyak. Both the bonding electrons are transferred to the more electronegative atom. Kedua-dua pasangan elektron ikatan tersebut akan dipindahkan kepada atom yang lebih elektronegatif. Dalam situasi ini, klorin adalah lebih elektronegatif. Oleh itu, kedua-dua elektron tersebut akan dipindahkan kepada atom klorin. Klorin menerima elektron menjadi ion negatif, manakala hidrogen kehilangan elektron menjadi ion positif. The product form are cation and ion. Produk yang terbentuk dikenali sebagai cation and ion ataupun ion positif, ion negatif. Perhatikan di sini, anak panah yang digunakan untuk mewakili perpindahan elektron adalah berbeza bagi kedua-dua jenis pemutusan ikatan ini. Untuk homolytic cleavage, anak panah yang digunakan adalah half-headed arrow, anak panah separuh. Manakala untuk heterolytic cleavage, anak panah yang digunakan adalah fully headed arrow, anak panah yang mempunyai kepala yang penuh. Question 2. Given equation A and B, identify the type of cleavage. Kenal pasti jenis pemutusan ikatan bagi persamaan A dan B. Remember, the product of heterolytic cleavage are positive ions and negative ion. The product of homolytic cleavage are free radicals. Thus, answer for A is heterolytic cleavage. The answer for B is homolytic cleavage. Jawapan untuk A adalah heterolytic cleavage kerana produk yang terbentuk adalah cation and ion ataupun ion positif dan ion negatif. Selain daripada itu, dari segi proses pemutusan ikatan, bahan utama adalah karbon yang terikat kepada 3 hidrogen dan 1 klorin. Memandangkan ikatan yang terputus melibatkan ikatan polar antara atom karbon yang elektropositif dan atom klorin yang elektronegatif. Oleh itu, pembahagian elektronnya adalah tidak sama banyak ataupun unsimetri, di mana kedua-dua bonding elektron akan dipindahkan kepada atom klorin yang lebih elektronegatif. Oleh itu, karbon kehilangan elektron, karbon tersebut akan mempunyai charge positif, manakala klorin menerima elektron, klorin akan mempunyai charge negatif. Untuk B, jawapannya adalah homolytic cleavage. Salah satu cara mudah nak kenal pasti adalah kehadiran UV, ultraviolet ataupun sunlight. Dari segi proses pemutusan ikatan pula, bromin dan bromin terikat dengan non-polar bond, ikatan bukan polar. Di mana apabila ikatan ini terputus, pembahagian elektron adalah sama banyak. Dua elektron akan dibahagi sama banyak dengan dua atom. Oleh itu, bromin yang pertama akan mendapat elektron yang pertama, bromin yang kedua akan dapat elektron yang kedua. Masing-masing mendapat satu elektron. Oleh itu, produk yang terbentuk akan mempunyai satu unpaired elektron. Satu elektron yang tak berpasangan diwakili dengan simbol dot.
Question 3. Give the meaning of free radical and carbocation. Berikan maksud bagi radikal bebas dan carbocation. Then give one example for each of them. Seterusnya, pelajar perlu berikan satu contoh bagi kedua-dua spesies tersebut. We start with free radical, radikal bebas. We can find free radical in our daily life such as in fried foods, tobacco smoke, alcohol, pesticides and air pollutants. Kita boleh jumpa radikal bebas ni dalam kehidupan seharian kita seperti dalam makanan yang bergoreng, kentang goreng, ayam goreng, terutamanya fast food. Okey, ataupun dalam alkohol, asap rokok, racun serangga ataupun udara yang tercemar di sekeliling kita. Free radical is a very reactive species with an anti-electron. Radikal bebas merupakan spesies yang sangat reaktif yang mempunyai satu elektron yang tak berpasangan. Very reactive, sangat reaktif di sini merujuk kepada bahan tersebut sangat mudah bertindak balas dan mempunyai kecenderungan untuk menyerang spesies yang lain. Dan satu ciri yang ada pada radikal bebas ianya mempunyai satu elektron yang tak berpasangan. Product of homolytic cleavage. Radikal bebas terhasil daripada proses pemutusan ikatan secara homolytik. Example, Br dot. Next, carbocation. This is example of carbocation. Carbocation is a species with a positive charge on a carbon atom. Carbocation adalah satu spesies yang mempunyai charge positif pada atom karbon. Product of heterolytic cleavage. Ianya adalah produk yang terhasil daripada pemutusan ikatan secara heterolitik. Example, CH3+. Question 4. Arrange the following free radicals according to increasing stability. Susun radikal bebas di bawah mengikut susunan kestabilan meningkat. Stability of free radical. Methyl is the least stable compared to primary, secondary and tertiary free radical is the most stable. Untuk kestabilan radikal bebas, methyl adalah yang paling tidak stabil berbanding primary, secondary dan tertiary adalah yang paling stabil. Seterusnya, dalam soalan ini, untuk mengenal pasti kestabilan bagi radikal bebas tersebut, pertama pelajar perlu mengenal pasti kelas radikal bebas tersebut. Untuk mengenal pasti kelas bagi radikal bebas, pelajar perlu mengenal pasti pula berapakah atom karbon yang berada di sekeliling C dot tersebut. Sebagai contoh, untuk struktur A, di sekeliling C dot ini terdapat 1, 2 atom karbon yang berjiran atau bersambung secara terus dengan C dot ini. Oleh itu, kelas radikal bebas bagi A adalah secondary. Untuk struktur B, C dot dikelilingi oleh 1, 2, 3 atom karbon. Oleh itu, kelasnya adalah tertiary. Untuk struktur C, C dot tidak bersambung dengan mana-mana atom karbon. Oleh itu, tiada kelas bagi struktur ini dikenali sebagai methyl free radical. Struktur D, C dot dikelilingi oleh 1 atom karbon sahaja. Oleh itu, kelasnya adalah primary. Maka jawapan bagi soalan ini mengikut susunan kestabilan meningkat, paling tidak stabil sekali adalah C. Struktur D lebih stabil daripada C. Struktur A lebih stabil daripada D, manakala struktur B ataupun tertiary free radical adalah yang paling stabil. Question 5. Arrange the following carbocation according to increasing stability. Susun carbocation di bawah mengikut susunan kestabilan meningkat. Remember, stability of carbocation. Methyl carbocation is the least stable compared to the primary, secondary and tertiary carbocation is the most stable. Dari segi susunan kestabilan carbocation, methyl adalah yang paling tidak stabil berbanding primary, secondary dan tertiary carbocation adalah yang paling stabil. Seterusnya, dalam soalan yang kelima ini, pelajar perlu mengenal pasti kelas bagi carbocation tersebut. Untuk mengenal pasti kelas tersebut, pelajar perlu fokus kepada berapakah jiran karbon yang berada di sekeliling C+.
Sebagai contoh, untuk struktur A, C+ dikelilingi oleh 1, 2, 3 atom karbon. Oleh itu, kelasnya adalah tertiary. Untuk struktur B, C+ tidak dikelilingi oleh mana-mana atom karbon. Oleh itu, tiada kelas, dikenali sebagai metil karbokation. Struktur C, C+ dikelilingi atau terikat secara terus dengan satu atom karbon sahaja. Oleh itu, kelasnya adalah primary. Struktur D, C+ dikelilingi oleh 2 atom karbon. Oleh itu, kelasnya adalah secondary. Maka jawapan struktur yang paling tidak stabil sekali adalah B atau metil karbokation. Kemudian struktur C stabil daripada B, struktur D stabil daripada C dan paling stabil sekali adalah struktur A. In conclusion, the stability of carbocation and free radical depend on the class of that species. If the carbocation C+ or free radical C dot attached to more number of carbon or more number of alkyl group, it will become more stable. So here we can see that methyl carbocation or free radicals are least stable compared to the tertiary carbocation or tertiary free radical that are most stable. Kesimpulannya, pelajar perlu faham bahawa kestabilan carbocation dan radikal bebas bergantung kepada kelas bagi spesies tersebut. Apabila C+ ataupun C dot terikat dengan lebih banyak alkyl group ataupun atom karbon, semakin stabillah spesies tersebut. Di sini kita dapat perhatikan bahawa metil adalah yang paling tidak stabil dan yang paling stabil sekali adalah tertiary. Question 6. Identify type of reaction. Kenal pasti jenis tindak balas. Remember, there are 3 types of reaction: substitution, addition, elimination. Substitution, penukar gantian, berlaku apabila suatu atom atau kumpulan atom digantikan dengan atom atau kumpulan atom tertentu. Addition, penambahan, berlaku apabila bahan tambah atom atau kumpulan atom tertentu. Manakala untuk elimination, penghapusan, berlaku apabila bahan buang atom atau kumpulan atom tertentu. Sekarang kita mulakan dengan soalan A. Untuk mengenal pasti jenis tindak balas, pertama sekali pelajar perlu perhatikan apakah perubahan yang terdapat pada struktur bahan tersebut sebelum dan selepas tindak balas. Contohnya, sebelum tindak balas, struktur benzene ring tidak berubah, C double bond O tidak berubah. Dalam tindak balas ini yang berubah adalah kedudukan kumpulan OH ditukar ganti dengan atom klorin. Memandangkan terdapat penukar gantian di sini, oleh itu jenis tindak balas adalah substitution, penukar gantian. B adalah tindak balas addition, penambahan. Kenapa? Kerana terdapat penambahan atom hidrogen dan atom klorin pada karbon-karbon double bond, iaitu pada karbon yang pertama dan karbon yang kedua. Perhatikan, ini adalah struktur expanded bagi CH2 double bond CH2. Selepas tindak balas, perhatikan produk, terdapat pertambahan atom hidrogen pada karbon yang pertama dan atom klorin pada karbon yang kedua. Oleh itu, jenis tindak balas adalah penambahan ataupun addition. Untuk C, jenis tindak balas juga adalah addition. Ini adalah struktur CH2 double bond CH2. Perhatikan terdapat pertambahan atom hidrogen dan kumpulan hidroksil OH pada karbon yang pertama dan karbon yang kedua. Pada karbon yang pertama, terdapat pertambahan atom hidrogen. Pada karbon yang kedua, terdapat pertambahan kumpulan OH. Oleh itu, jenis tindak balas adalah addition, penambahan. Yang terakhir adalah D. Jenis tindak balas adalah elimination, penghapusan. Kenapa? Perhatikan terdapat atom yang disingkirkan daripada struktur bahan, iaitu
atom hidrogen dan atom bromin. Hidrogen telah dibuang daripada karbon yang pertama, manakala bromin telah dibuang daripada karbon yang kedua. Selepas tindak balas berlaku, terbentuk ikatan ganda 2. Kesimpulannya, tindak balas penukar gantian melibatkan apabila atom atau kumpulan atom digantikan dengan atom atau kumpulan atom yang lain. Untuk addition, penambahan melibatkan sebatian tak tepu membentuk produk sebatian tepu. Sebatian tak tepu tu mengandungi sama ada double bond ataupun triple bond, manakala yang tepu tu terdiri daripada karbon-karbon single bond sahaja. Okey, apabila pelajar mengenal pasti terdapat pertambahan atom pada bahan, jenis tindak balas adalah addition. Untuk elimination, penghapusan, kebiasaannya melibatkan saturated compound. Compound yang tepu bertukar menjadi unsaturated compound. Compound yang tak tepu yang mempunyai double bond ataupun triple bond. Dan pelajar juga perhatikan sebelum dan selepas tindak balas terdapat kehilangan atom ataupun kumpulan atom tertentu. E. The type of reaction is substitution, penukar gantian. Untuk E, ini adalah penukar gantian kerana salah satu hidrogen pada CH4 telah ditukar ganti dengan atom bromin. Oleh itu, penukar gantian. Untuk F, jenis tindak balas adalah penukar gantian kerana kedudukan hidrogen atom telah ditukar ganti dengan kumpulan atom NO2. Untuk G, jenis tindak balas adalah elimination, penghapusan, kerana terdapat atom yang dihapuskan iaitu bromin. Perhatikan selepas tindak balas tiada lagi bromin dan terdapat pembentukan multiple bond, ikatan ganda iaitu double bond. Ataupun tips lain, daripada saturated compound bertukar menjadi unsaturated compound. Daripada sebatian yang tepu bertukar menjadi sebatian yang tidak tepu. Yang terakhir adalah H. Perhatikan di sini CH3Cl selepas tindak balas bertukar menjadi CH3OH. Terdapat penukar gantian antara atom klorin dan kumpulan atom OH. Oleh itu, jenis tindak balas adalah substitution. Question 7. Based on the reaction scheme below, state the type of reaction corresponding to steps A, B, C. Berdasarkan gambar rajah di bawah, pelajar perlu nyatakan jenis tindak balas bagi A, B dan C. A. Substitution reaction, tindak balas penukar gantian. Kenapa? Kerana terdapat atom telah ditukar ganti. Perhatikan karbon yang keempat, salah satu hidrogen telah ditukar ganti dengan atom bromin. Next, B. Elimination. B adalah tindak balas penghapusan. Kenapa? Perhatikan terdapat atom yang telah disingkirkan, iaitu karbon yang terlibat adalah karbon keempat, bromin, dan pada karbon yang ketiga, hidrogen telah disingkirkan untuk membentuk produk. Selain daripada itu, perhatikan perubahan yang berlaku daripada reactant saturated bertukar menjadi unsaturated compound, daripada sebatian tepu menjadi tidak tepu. Ini adalah petunjuk kepada elimination reaction. Next, C. Addition, tindak balas penambahan. Kenapa? Perhatikan di sini terdapat pertambahan atom pada karbon yang ketiga dan yang kedua. Terdapat pertambahan atom bromin pada karbon yang kedua dan atom hidrogen pada karbon yang ketiga. Oleh itu, jenis tindak balas adalah penambahan. Perhatikan juga sebatian daripada unsaturated bertukar menjadi saturated compound. Daripada sebatian tak tepu bertukar menjadi tepu. End of slides. Thank you.